Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini untuk kelas hari ini kita akan bincangkan sebenarnya tentang perbincangan tentang soalan pentaksiran yang kamu dah jawab hari tu, iaitu pentaksiran PDP, keberkesanan PDPR, okey, bagi subjek Bahasa Melayu. Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan jawapan sebenar bagi soalan-soalan tersebut. Okey, cuba kamu imbas balik apa yang kamu jawab hari tu. Kita nak tengok betul ke tidak. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, pendapatan kosong industri pelancongan memberikan sumbangan yang paling besar kepada negara. Okey, dia punya arahan ialah lengkapkan ayat-ayat berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Memang ada jawapan yang dekat dalam ni kadang-kadang kamu baca dia sesuai kan, tetapi kita nak yang paling sesuai. Okey, jadi pendapatan kosong industri pelancongan memberikan sumbangan paling besar. Sumbangan paling besar. Yang banyak lah maksudnya yang paling meningkat sekali lah memberikan sumbangan yang paling besar. Okey, kalau kamu dapat soalan macam ni, kalau kamu dapat kertas, kamu boleh highlight lah. Kalau misal kata macam kamu dapat, macam hari tu kamu dapat soalan tu dalam bentuk kertas kamu boleh highlight. Walaupun di dalam soft copy pun kamu boleh highlight juga. Okey, sebagai bantuan kepada kamu lah. Okey, lepas tu, okey, pendapatan apa? Pendapatan kita pilih sama ada pendapatan dari industri ataupun dalam industri ataupun tentang industri ataupun daripada. Okey, kalau kamu tengok soalan ni, dia merujuk kepada pendapatan merujuk kepada daripada mana sumbangan tu. Jadi sumbangan yang terbesar ni daripada. Kita merujuk kepada daripada. Okey, ini jawapan yang paling tepat. Okey, jawapan nombor 1 ialah D, daripada. Jadi kalau kita letak kat sini, pendapatan daripada industri pelancongan memberikan sumbangan yang paling besar. Okey, kenapa kita pilih D? Sebab kata sendi bagi D ni, dia biasanya digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian ataupun nak menunjukkan keanggotaan yang paling tepat ataupun daripada mana sumber tu. Okey, macam ni dia merujuk kepada daripada mana sumber yang paling banyak tu, daripada tentang pelancongan yang menyebabkan dia ada memberi sumbangan yang terbesar kepada negara. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Para petani membuat kosong daripada kain baju yang buruk-buruk untuk menghalau burung di sawah. Okey, para petani buat apa? Okey, jawapan yang paling tepat bagi soalan nombor 2 ialah orang-orang. Orang-orang tu macam mana? Yang macam ni. Yang macam ni, yang macam ni. Orang-orang tu dia maksudnya dia nak, biasanya kita buat, orang-orang ni bermaksud orang patung yang dibuat untuk menakutkan burung-burung. Kalau macam dekat sawah padi kan, kadang-kadang burung dia tengok sawah padi tu tak ada orang, dia akan makan padi-padi kat situ. Jadi bila petani ni nak tuai hasilnya tak ada sebab dah dimakan oleh burung-burung tu. Jadi cara yang paling tepat ialah kita letakkan orang-orang. Orang-orang tu ialah patung yang kita letakkan di sawah padi. Jadi para petani membuat bukan bayang-bayang, bayang-bayang salah, tak sesuai. Umang-umang pun tak sesuai. Okey, patung-patung tak sesuai. Jadi yang paling tepat ialah orang-orang. Okey, untuk menakutkan, menghalau burung-burung. Okey, soalan nombor 3. Hubungan antara ahli keluarga menjadi apa? Menjadi macam mana? Sekiranya anak-anak ketagih peranti elektronik. Okey, kalau semua orang asyik main telefon saja, balik rumah semua main telefon, tak ada komunikasi antara ahli keluarga, apa terjadi kepada anggota keluarga itu? Hubungan antara ahli keluarga akan, kalau dia dekat sini menjadi semakin, awak boleh letak pudar. Semakin pudar, semakin tawar boleh. Tapi kalau macam ni, yang paling tepat sekali menjadi renggang, tidak rapat. Pudar ni biasanya melibatkan perasaan. Kalau macam awak kata menjadi semakin pudar, semakin tawar, ini lebih kepada perasaan. Macam perasaan tu macam dah tak sayang dan tak sebagainya. Tetapi kalau macam ni, hubungan, kita merujuk kepada hubungan dia boleh jadi renggang. Renggang ni maksudnya apa? Semakin tidak rapat. Itu maksud renggang, semakin tidak rapat. Okey, itu jawapan bagi nombor 3. Okey, nombor 4, sebelum mendirikan kemah, jurulatih akan memberikan apa? Nak dirikan kemah.
Tentang cara-cara, bila dia kata tentang cara-cara, jadi dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan tunjuk ajar. Ini jawapan yang paling tepat. Tunjuk ajar. Okey. Tunjuk ajar ni bermaksud segala macam nasihat lah. Dan ajaran yang paling tepat. Beza dengan tunjuk cara, dia cuma menunjukkan cara saja. Dia tak bagi tips dan sebagainya. Tetapi yang ini dia menunjukkan tunjuk ajar paling tepat. Baik, soalan nombor 5. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5, dia minta ayat-ayat di bawah ini mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu boleh ditandakan dengan A, B atau C. Dan jika tiada kesalahan, telah ditandakan dengan D. Okey, maksudnya kalau tak ada salah dekat D. Tapi kalau ada salah, kena cari dekat mana A, B atau C. Okey. Tujuan utama bantuan kemanusiaan dan perubatan ialah untuk menyelamatkan nyawa dan nyawa, meringankan penderitaan dan membantu mangsa dari segi psikologi. Okey, kita tengok soalan nombor 6 ni. Kalau kamu baca betul-betul, soalan nombor 5 ni, kalau kamu baca betul-betul, apa yang salah dekat sini? Mungkin kamu nampak. Cuba tengok. Kalau dapat soalan macam ni kan, baca satu-satu. Tujuan utama bantuan kemanusiaan dan perubatan. Tak salah. Dan ni di sini dia betul. Yang salah di sini ialah. Kenapa ialah salah? Sebab kata sendi ialah dia tidak boleh diikuti dengan kata sendi pula. Ialah dengan ialah dan juga adalah. Ini dua-dua ialah kita panggil dia kata pemeri. Okey, kata pemeri ni beza dia ialah kita akan gunakan untuk selepas itu diikuti dengan kata nama. Kata nama. Contohnya, budak itu ialah adik saya. Adik tu kan kata nama. Okey. Bangunan itu ialah sekolah saya. Sekolah tu kan kata nama. Okey, tetapi kalau adalah kita akan guna untuk selepas itu diikuti dengan kata sendi, okey, ataupun kata kerja, ada perbuatan di situ, maka kita akan gunakan adalah. Okey. Jadi tujuan utama bantuan kemanusiaan dan perubatan ialah diikuti dengan untuk. Ini salah. Dia mestilah adalah untuk. Jadi soalan nombor 5, jawapannya ialah B. Okey. Soalan nombor 6, teknologi nano amat berguna di dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Okey, di mana salahnya? Okay, kalau kamu tengok dekat sini, teknologi nano amat berguna. Ini tidak ada salah. Amat berguna ni betul. Okey, di dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Okey, dekat sini ada salah. Kenapa? Sebab teknologi nano amat berguna di dalam ni tak sesuai di sini. Sebab apa? Sebab di ini kata sendi nama di ni hanya boleh digunakan apabila nak menunjukkan arah. Di ni bila kita gunakan arah, dia berada di dalam bilik. Macam tu. Okay, kalau macam ni, teknologi nano amat berguna di dalam meningkatkan. Tak sesuai lah, dia cuma untuk meningkatkan kan. Jadi dalam meningkatkan sepatutnya. Tidak boleh digunakan di dalam. Sebab di dalam tu awak kena ingat. Kalau ada kata sendi di tu merujuk kepada arah. Okey. Baik. Nombor 7, pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul. Kita tengok betul-betul mana yang perkataan condongnya dan yang mana betul. Okey, yang kita cari yang mana yang betul lah. Okey, nombor 1. Hadi menuntut basikalnya yang pancit ke bengkel yang berdekatan. Okey. Adakah menuntut itu tidak sesuai? Baik, bagi soalan tadi tu, dia sebenarnya bukan menuntut basikal. Dia lebih kepada menuntun basikal. Menuntun basikal tu macam ni.
Macam dia pergi jalan kan, macam katalah basikal tu rosak dan sebagainya, dia kena bawa, bukan bawa tu maksudnya dia kena dokong basikal tu, dia menuntun. Menuntun ni maksudnya dia sebelah, basikal kat sebelah dia tarik, macam tu. Itu kita panggil dia menuntun basikal, bukan menuntut basikal. Okey, jadi nombor 7 ni salah lah. Ini dah tentu tak betul lah, tak tepat Okey, Zakwan sering menghantar berita kepada keluarganya sejak menuntut di luar negara. Maksudnya sejak dia belajar di luar negara ni, dia pun menghantar berita kepada keluarganya. Ni betul lah penggunaannya Wakil bank itu menggunakan budi bicara untuk menuntut hutang. Betul lah dia menuntut hutang. Betul penggunaan di sini Wakil syarikat itu mengadakan perundingan untuk menuntut hak pekerja daripada majikan ni. Jadi kat sini pun betul. Jadi kalau kita perasan kat sini 2, 3, 4 betul. Yang salah ialah nombor 1. Jadi kita cari yang macam tadi awak baca nombor 1 itu salah, awak cari yang ada nombor 1, awak pangkahkan sepatutnya. Ini cara yang betul. Jadi awak tinggal 2 pilihan saja. 3 dan 4 atau 2, 3 dan 4. Jadi kita nampak dekat sini 2 dah tentu betul. Kan? Jadi kita pilih soalan nombor 7 ialah D. Okey. Nombor 8. Encik Harun ialah pegawai yang pengalaman. Yang pengalaman dalam bidang pengurusan kewangan. Yang pengalaman. Sepatutnya kita tak boleh kata yang pengalaman. Sepatutnya kita kata yang berpengalaman. Sepatutnya begitu. Jadi ini tidak tepat. Ini salah. Jadi kita dah boleh pangkal. Yang mana ada nombor 1 kita boleh pangkal. Ini salah. Jadi kita tinggal 2 pilihan. Sama ada 3 dan 4 ataupun 2, 3 dan 4. Sama pula macam dengan yang nombor 7 tadi kan. Okey, tapi kita tengok soalannya. Dia mengembara bagi mencari pengalaman. Betul. Dia mengembara bagi mencari pengalaman. Betul. Okey, walaupun tidak banyak pengalaman, Sonia diberi peluang untuk bekerja di syarikat penerbitan itu. Betul. Pengalaman pahit yang dialami oleh Mazura telah menjadikannya tabah menghadapi keperitan hidup. Okey, jadi betul kat sini. Jadi 2, 3 dan 4. Okey, nombor 8 ialah 2, 3 dan 4. Okey, kita pergi sikit lagi. Seterusnya nombor 9, bagi soalan yang sama ni. 9. Okey, kita nak cari bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mengandungi kesalahan. Okey, maksudnya yang ada garis dia ada salah. Okey, penggunaan bahasa atau tidak. Okey, tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan jika D, dia tidak ada kesalahan. Maksudnya kita ulang balik jawapan ayat yang sama diberi tadi lah. Okey, alat pemadam api harus diperiksa dari semasa ke semasa. Pasal betul ke tidak ni? Dari semasa ke semasa untuk menghasilkan alat tersebut. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, dari semasa, dia ulang balik ke semasa. Penggunaan ini betul sebenarnya. Sebab apa? Dia ulang benda yang sama, dia tidak ada kesalahan lah sebab memang kita tak boleh letak dari masa ke semasa, tak boleh. Ataupun dari semasa ke masa pun tak boleh. Dia kena ulang balik dari semasa ke semasa. Okey, jadi jawapan yang paling tepat di sini ialah D. Okey. Baik, nombor 10, para peserta ekspedisi itu berjalan di dalam hutan dengan hanya berpandukan kepada kompas. Okey, kalau kita perhatikan di sini, dia ada dengan hanya berpandukan pada kompas. Berpandukan pada kompas. Tak tepat ni di sini. Sebab bila dia dah ada macam imbuhan kata kerja transitif ni berpandukan, okey. Dia dah ada kata kerja dekat situ dan dah ada apitan ber dengan kan, dia mesti diikuti dengan kata pelengkap. Berpandukan kompas saja. Pada ni tak perlu. Sebab kat sini dah ada ber dengan kan, berpandukan apa? Dia kena terus macam tu. Berpandukan apa? Jadi kita terus berpandukan kompas. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Okey, untuk soalan seterusnya boleh rujuk video berikutnya. Okey, terima kasih.